اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi Alhamdulillah segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin serta nikmat dari Allah maka kita dapat sama-sama duduk dalam majlis yang kita susun insya-Allah dengan izin Allah. Jadi kita sama-samalah niat, ikhlaskan niat kita berada dalam majlis ini untuk mendapat keridaan Allah, dan tak lupa kita sama-sama tujukan salam dan selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga baginda dan para sahabat, dan kita juga mendoakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua anak-anak mak, menantu-menantu mak dan cucu-cucu mak yang mak kasihi, kita bersyukurlah dengan nikmat Islam yang Allah beri pada kita, dengan nikmat kesihatan, nikmat macam-macam lah kalau kita listkan macam-macam nikmat Allah beri pada kita kan. Alhamdulillah sehingga kita dapat orang kata bernafas ke saat ini. Jadi untuk malam ni seperti mana yang kita sebut minggu lepas, kita akan giliran Faris insya-Allah. Tapi sebelum tu sikitlah macam biasa mak nak peringatkan diri mak sebenarnya. Beberapa perkara dalam kehidupan ni antara yang mak ingin sentuh je ialah pada malam ni ialah kewajipan kita sebagai anak kepada sebagai khidmat bakti kita lah kepada ibu bapa kita atau bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita, insya-Allah. Kita mungkin dah biasa dengar sangat tapi ini orang kata sebagai peringatan. Bila peringatan ni tak apalah, kita ingatkan kelak kan, insya-Allah. Jadi antara yang perkara yang patut kita sebagai anak mak pun anak juga kepada seseorang kan, jadi semua orang yang anak kepada seseorang, insya-Allah. Jadi yang pertamanya kalau yang antaranya ialah kita mohon doa keampunan dan rahmat Allah untuk mereka yang telah pergi kan. Ayah kita lah, insya-Allah. Jadi yang keduanya kita sedekahkan harta yang kita niatkan pahalanya untuk mereka, insya-Allah. Yang tiganya antaranya ialah amal soleh yang kita lakukan hasil didikan daripada ibu bapa kita, insya-Allah. Jadi kalau kita teruskan amal soleh tu maka insya-Allah akan mengalir amal jariah tu kepada bapa kita, insya-Allah. Yang keempatnya anak sering menyebut atau menceritakan apa sahaja kebaikan ibu bapanya. Kan, yang kita menyebut tu buat hati kita sentiasa ingat dan segar. Ingatan kita pada mereka, maknanya walaupun dah lama pergi kita rasa macam baru semalam pergi. Sebenarnya ada kebaikan bila kita ingat macam tu, sebab jadi hati kita tu lagi senang lah untuk kita nak memberi sedekah, nak membaca Quran ke apa-apalah yang memberi sampai kepada yang telah pergi tu, insya-Allah. Kemudian kita sedekahkanlah Al-Fatihah 3 kul ke setiap hari untuk arwah ibu bapa kita. Sebaik-baiknya lepas kita solat tu kita teruslah bacakan untuk mereka. Dan sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Ad-Dailami yang mak catat kat sini, ambil daripada buku tu. Seorang mayat dalam kubur seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, seorang mayat dalam kubur seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari kawan-kawannya yang ia percayai. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka ia lebih sukai doa itu daripada dunia dan segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Apapun hadiah orang-orang hidup kepada orang-orang mati, yang terbaik ialah memohon istighfar kepada Allah SWT untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. InsyaAllah ni antara saranan yang Nabi Muhammad SAW anjurkan pada kita untuk orang yang dah meninggal. Dan dalam Al-Quran pun banyak kan dalil-dalil yang mengatakan seperti Allah sendiri berfirman mengajar kita berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya kan, yang tu kan insya-Allah yang kita selalu baca dalam solat tu. Itu antara doa yang kita nak sampaikan kepada ibu bapa kita. Dan seterusnya kita juga kena lihat, mak nak bawa sikit macam mana suasana hari kiamat yang sangat dahsyat, yang mana kalau kita baca yang tadi kita dapati bahawa anak kita, ibu bapa kita ataupun saudara mara kita boleh tolong doakan untuk kita dah sampai kepada kita. Tapi ada satu keadaan di hari kiamat nanti yang sangat dahsyat, yang mana dosa-dosa kita
tak ada orang boleh tanggung. Kita kena bertanggungjawab sendiri atas dosa kita. Maksudnya kita dah tak boleh minta tolong dengan orang lah. Yang ni tadi kita dalam alam barzah, kita boleh minta tolong dengan orang yang hidup untuk mendoakan kita. Tapi bila hari akhirat, kita memang akan tanggung dosa kita sendiri. Tak boleh minta tolong dengan anak, tak boleh dengan suami, dengan isteri, semua tak boleh minta tolong. Jadi maksudnya kita buka surah Fatir ayat 18 muka surat 436. Jadi kalau kita lihat surah Fatir ayat 18 muka surat 436, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mak baca ayat dia, insya-Allah satu ayat ni. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalat وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Maksudnya, dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul beban itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau, yakni Rasulullah SAW beri peringatan hanyalah orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan solat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi dalam ayat ni dia kata, kalau mak tengok tafsir dan buku tafsir Ibn Kathir ni dan juga tafsir yang Ustaz bagi, dia kata ini adalah suasana di hari kiamat. Yang mana kedahsyat, kita nampak sangat kat sini betapa dahsyatnya hari kiamat tu, maka pada hari itu tak ada orang pun boleh minta tolong sesiapa pun memikul dosa yang dibuat. Masing-masing kena bertanggungjawab di atas perbuatan masing-masing. Kan? Jadi jika dia rasa dosa tu berat, lalu dia minta tolong orang lain pikulkan sebahagian dari dosanya, maka tidak ada orang akan dapat pikulkan walaupun daripada kaum kerabatnya sendiri. Dia tak minta tolong dengan anak dia ke, dengan ayah dia ke, dengan ibu dia, dengan isteri dia ke, dengan siapa-siapa pun tak ada orang yang nak pikul dosa dia, nak tolong pikul kan. Jadi setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, memikirkan dan merenungkan apakah gerangan yang akan menimpa kepada mereka selepas itu. Ini adalah hukum di hari kiamat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemerintah di hari kiamat, iaitu Maliki Yaumiddin. Allah lah raja pada hari kiamat. Kan? Jadi kat sini seperti mana dalam ayat lain Allah sebut juga kepada kita, kalau kita siapa hafal surah Abasa, kita akan dapat dalam surah Abasa ayat 34-37 Allah telah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, manusia lari dari saudaranya dan lari dari ibu bapanya dan lari dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Kan? Maknanya itulah suasana dia, semua tak nak. Dan ayat surah Mudathir ayat 38 Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggungjawab di atas apa yang ia lakukan. Jadi ada sini daripada tafsir Qurtubi, telah diriwayatkan dari Ikrimah bahawa seorang bapa menggantungkan harapan kepada anaknya dengan di hari kiamat dengan berkata, yakni peristiwa ni di hari kiamat lah. Ikrimah meriwayatkan daripada tafsir Ibn Kathir ni, dia kata bapa tu akan kata pada anak dia, wahai anakku, bagaimana aku sebagai bapakmu? Anak itu memuji, kamu bapa yang baik, bertanggungjawab, menjalankan tanggungjawab. Semua-semualah dia bagi pujian pada ayah dia. Jadi ayah dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku benar-benar memerlukan dari amal baikmu, sekalipun hanya seberat zarah, supaya aku selamat dari keadaanku, sebagaimana yang engkau lihat. Apa anak dia jawab? Anaknya menjawab, wahai bapaku, alangkah sedikitnya yang engkau minta dari aku, tapi aku sendiri khawatir terhadap diriku, sebagaimana bapa khawatir terhadap diri bapa sendiri. Anak tak nak bagi.
Kan? Walaupun tadi dipuji ayah dia baik, tanggungjawab, semua jalankan. Tapi ayah dia minta satu zarah aja. Kebaikan dari anak tu tak nak bagi. Oleh kerana itu, saya tidak memberikan barang apa walaupun sedikit pun kepada ayah. Kemudian lelaki itu beralih kepada isterinya dan menggantungkan harapan dan berkata, wahai Fulanah, panggil isteri dia, bagaimana aku sebagai suamimu? Lalu dipuji-pujinya oleh isteri itu suaminya itu dengan pujian yang baik. Kau suami yang baik, yang bertanggungjawab, yang segala-galalah menjalankan tanggungjawab. Lalu suami itu berkata kepada isterinya, aku meminta kepadamu satu saja dari amal baikmu. Semoga dengan itu, dengan pemberian itu aku selamat dari keadaanku sebagaimana kamu saksikan ini. Dia minta pula amal isteri dia. Isteri dia jawab, alangkah sedikit yang engkau minta, wahai suamiku. Namun aku tidak bisa memberikannya kerana aku khawatir juga seperti apa yang engkau khawatirkan. Jadi masing-masing semua risau. Mana kita, kalau kita bagi orang kan, kita ni cukup ke belum kan? Jadi walaupun orang tu baik sangat, kita sayang, sangat cinta sangat kat dia, tapi di hari kiamat, masing-masing punya hal. Okay. Berbeza dari yang tadi satu sudut yang kita kata nak berbakti pada ayah, itu kita boleh buat masa kita hidup kat dunia. Kita boleh lagi berbakti pada orang yang dah meninggal. Tapi bila hari kiamat, dah tak ada. Masing-masing hal sendiri. Jadi makna dari ayat ni, kita dapat bayangkan maksudnya memang kita bertanggungjawabkan di atas apa yang kita buat. Kemudian ayat seterusnya dia kata tadi itu pasal dosa yang kita pikul. Kemudian dia kata wahai Rasulullah, maknanya Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah hanya boleh beri peringatan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Dia kata kan, dia kata innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini macam kalau kita ingat surah, kita baca surah Al-Mulk, takkan jumpa kan? Surah yang berbunyi perkataan yakhshaw ni ada kat situ. Surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idzal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya kat sini orang yang takut kepada Allah aja yang dapat peringatan daripada Rasul. Yang menerima dan menurut peringatan daripada Rasul. Dan kat sini diguna perkataan yakhshaw. Dia tak guna perkataan al-khawf. Kata ustaz yang bagi tafsir tu, al-khawf pun takut juga. Tapi kat sini Allah guna perkataan yakhshaw. Maknanya yakhshaw ni takut dia lebih tinggi lagi daripada al-khawf. Maksud dia kata kalau ikut je Imam Wahbah Al-Zuhairi apa dia kata yakhshaw ni ataupun al-khashah ni rasa takut disertai dengan pengagungan kepada Allah. Apa yang kita takut tu. Kita takut dan kita agungkan Allah. Tapi kalau al-khawf ni dia kata kita takut kepada suatu hukuman yang mengenai kita disebabkan kita melakukan kesilapan. Jadi dia kata Ibnu Qayyim telah menjelaskan al-khawf ni biasanya Allah beri kepada orang beriman secara umum. Dia punya martabat rendah sikitlah al-khawf ni. Dan sedangkan al-khashah dia bagi kepada para ulama. Tinggi dia lebih tinggi. Tapi maksudnya kat sini, bila mak tengok sini baru mak selama ni nak capai al-khawf pun susah. Maknanya kita ke al-raja' al-khawf. Kita kena berharap dan kita takut pada Allah. Itu pun kita rasa, wah hebatnya sifat al-khawf ni. Rupanya ada lagi satu sifat yang lebih tinggi daripada al-khawf ni, itu al-khashah. Apa tadi? Al-khashah. Al-khashah. Yang masuk kat sini tadi dalam ayat Quran tadi, dia kata, yakhshawna. Yakhshawna. Ini mungkin long boleh explain nanti dulu kan. Mak macam first time perasan lah ayat ni sebenarnya. Setiap umum mak nak masuk dalam 3 tahun mak perasan. Jadi mak rasa tak apa mak kongsi dengan anak mak, nanti anak menantu mak cari. Apa beza yakhshaw dengan al-khawf. Dan kemudian kita akan berusaha ke arah tu. Maknanya dengan izin Allah, kita dapat satu perkara yang baru tu, kita cuba cari dan kita cuba laksanakan. Praktikkan dalam hidup kita insyaAllah. Jadi dengan itu dia kata orang yang mendengar seruan Nabi ialah orang yang ada perasaan takut kepada Tuhannya, takut kepada azabnya, takut kepada azab Tuhannya walaupun mereka tidak melihat Allah. Kan? Tidak melihat Allah dan mereka melaksanakan solat. Ini 2 ciri yang dia bagi kat sini. Kemudian dia kata wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Maka barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan dirinya itu untuk kebaikannya sendiri. Dan Allah lah tempat kembali. Jadi kat sini kita
kita tahu bahawa kita mesti menyucikan diri kita daripada syirik, daripada perbuatan yang dosa yang kita dah belajar sebelum-sebelum dalam Riyadhus Salihin ni, insya-Allah kita cuba praktikkan, insya-Allah, dan apa yang kita buat tu kembali kepada diri kita sendiri, bukan kembali kepada orang lain kan. Jadi tak rugi kalau kita buat tu, dan kalau kita lihat pembalasan di hari kiamat tadi yang diterangkan oleh hadis Nabi tadi, memang kita rasa kita memang perlulah berusaha untuk mensucikan diri supaya satu hari nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Dalam keadaan yang kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, insya-Allah. Jadi itulah saja yang mak nak bagi tazkirah sikit untuk diri mak sebenarnya. Tapi alhamdulillah semoga dapat kita kongsi bersama dan mudah-mudahan dapat kita hayati bersama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mak serahkan pada Faris lah, insya-Allah. Yes, benar. Dengar kat sana. Okey. Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mak yang dikasihi mak dan semua-semualah. Abang saudara, abang saudara pula. Anak saudara. Adik-beradik ipar kan. Anak-anak saudara. InsyaAllah, alhamdulillah lah kita sekali lagi dapat bertemu. Cukup banyak-banyak. Jadi insyaAllah hari minggu ni giliran Faris lah untuk membentangkan sedikit carian lah berkenaan huraian syarah Riyadhus Salihin ni, sambungan daripada yang Abang Buraidah kita minggu lepas. Jadi hadis keempat yang Abu Hurairah tu kan. Hadis keempat. Sedekah yang paling besar pahalanya. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajra. Qala an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya?" Jawab Nabi, bersedekah dalam keadaan sihat dan amat sayang kepada harta, masih takut miskin dan mengharapkan kekayaan, dan jangan menunda-nunda sehingga apabila roh nyawa sudah sampai di tenggorokan hampir mati, lalu berwasiat untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Okay. Jadi seorang lelaki ni dia tanya Nabi SAW. Jadi dia kalau tengok pertanyaan lelaki ni, dia tak tanya berapa banyak, dia tak tanya sedekah apa yang paling besar, tapi dia tanya dalam keadaan macam mana kah sedekah yang paling besar pahala pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW jawablah, di saat kikir ataupun di saat kikir ni kita agak sayang lah nak bersedekah kan.
Jadi ustaz kata uh, bila paling kita kikir ni ialah masa kita sihat. Jadi bila kita sihat, uh, kita ada banyak rancangan. Kan? Kita ada banyak rancangan untuk kita buat dengan harta yang kita ada tu. Kan? Kita nak guna untuk tu. Jadi mungkin bila niat sedekah tu ada, mungkin masa sihat ni kita dah kumpul-kumpul tu mungkin akan tertangguh niat sedekah tu sebab kita nak, kita kata tunggu dululah. Kan? Mungkin dengan duit ni kita boleh buat benda lain, mungkin boleh buat bisnes ke lagi untung. Nanti dengan duit untung tu barulah kita sedekah. Tu contohlah. Kan? Yang senang relate lah maksudnya. Kan? Ataupun kita nak buat, mungkin nak pergi berjalan dulu. Kan? Mungkin nak beli benda lain dulu. Tu maksudnya uh, orang kata di saat yang paling susah kita nak sedekah, itu saat kikir masa kita sehat. Okey. Jadi kalau tengok apa yang Nabi jawab ni, bersedekah dalam keadaan sehat dan amat sayang kepada harta, dan masih takut miskin dan mengharap kekayaan. Kan? Jadi syarat sedekah yang besar ganjarannya sini ialah sedekah benda yang kita sayang. Kan? Dan semasa kita sihat, semasa kita berangan nak jadi kaya, masa kita takut miskin. Kan? Biasanya kalau yang biasa orang buat, kita sedekah ni biasa benda yang lebihan kita tak pakai. Contohnya baju tak pakai, kita sedekah. Makanan lebih, kita sedekah. Bukan tak boleh sedekah macam ni. Tapi kalau tengok hadis Rasulullah SAW ni, dia tak sejajar dengan uh, galakan Rasulullah tu. Bila lelaki ni tanya, Rasulullah jawab, benda yang kita sayang masa kita sihat. Masa kita risau, kalau aku sedekah ni mungkin aku akan jatuh miskin. Masa ni lah yang terbaik untuk ni. Maksudnya kalau kita sedekah dalam keadaan sebaliknya dengan apa yang Rasulullah ajar ni, boleh tapi darjatnya kurang. Lepas tu, terusnya Nabi kata jangan tunda sedekah. Ni mungkin uh, apa orang kata, contohnya kita macam tadilah, kita bila kita niat je nak sedekah, kita sedekah terus sebab kita takut biasalah yang kita ni, bila kita tak tunda tu kita takut tak jadi, macam-macam inilah, macam-macam halangan ataupun hasutan syaitan lah terutamanya kan, untuk tangguh dulu, lepas ni boleh buat lagi, mungkin lepas ni boleh buat banyak lagi. Nabi-Nabi kata jangan tangguh. Lepas tu inilah biasalah kalau kita fikir logiknya, dia punya panggil analogi. Analogi dia kan, orang yang doktor kata awak ni dah sakit kan, mungkin tak lama lagi tinggal masa untuk hidup kan, jadi masa itulah baru nak sedekah kan, nak cari masjid, nak cari ustaz tahfiz contoh, nak cari orang susah, berbanding dengan orang yang masa sihat lagi ni dia dah allocate dah, siap-siap, dia sibuk dah bersedekah masa ni. Pasti ada beza darjat di sisi Allah antara dua orang yang ni, dua orang ni lah kan. Tapi kalau kira sebenarnya, kalau orang yang pertama tadi tu pun, orang yang doktor kata dia dah sakit tak lama dah hidup ni pun, sebenarnya rahmat Allah juga kan, betul tak? Maksudnya Allah masih bagi lagi dia peluang. Maksudnya dia tahu, okey, aku dah tak lama, aku boleh sedekah. Aku kena sedekah lah sebab aku tak lama lagi kan. Lagi baik daripada orang yang tak sempat nak sedekah, dah dipanggil Allah, dilahi dah. Okay. Jadi uh, bukannya kata kita nak kena kejar yang macam ni, kita kena kejar yang terbaik lah. Masa kita sibuk, masa kita sibuk pula, masa kita sihat, masa kita takut miskin, takut hilang harta kita, sedekah benda yang kita sayang. Itu pengajaran dia. Okey. Itu hadis yang keempat. Kalau apa? Ada nak tambah apa
Nak tambah ke? Okey, seterusnya lah. InsyaAllah. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qawmu faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi wa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin rawahul muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang dan ditawarkannya kepada sahabat-sahabat, siapakah yang suka menerima ini? Maka hampir semua sahabat menghulurkan tangan mereka sambil berkata, saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang akan menerima ini dengan tanggungjawab? Maka diamlah semua sahabat itu. Maka berkata Abu Dujanah, saya akan menerimanya dengan tanggungjawabnya. Maka diterimakan oleh Nabi kepada Abu Dujanah dan dipergunakan memenggal leher kaum musyrikin. Kalau tengok hadis ni, semasa perang Uhud lah. Semasa perang Uhud ni, kalau tengok sini, first kali kita tengok sifat al-mubadarah. Sifat berlumba-lumba nak ke arah kebaikan ni. Bila Nabi SAW tanya je, siapa nak ni menerima pedang ni, maka semua sahabat angkat tangan bila Nabi tanya. Sampailah Nabi kata, siapa nak ni, siapa yang nak pegang pedang ni dengan menunaikan hak dia sekali. Sampai Nabi tanya gitu, barulah sahabat diam, letak tangan. Nabi tak cerita lagi apa hak pedang tu. Jadi ustaz ni kata kerana sahabat tu semua yang angkat tangan tadi tu dia terdiam, dia jatuh tangan tu sebab dia sahabat-sahabat ni risau, dia takut seandainya amanah ataupun hak pedang tu yang Nabi tawarkan tu terlalu besar dan sahabat ni tak mampu menunaikannya. Risaunya sahabat dengan amanah. Sehinggalah seorang sahabat Abu Dujanah. Abu Dujanah ni dia kata saya sanggup. Jadi Nabi kata gunalah pedang ni untuk berperang. Maka Abu Dujanah pun menunaikanlah amanah Rasulullah dengan pedang tu. Dia tunaikan hak pedang tu. Kalau tengok sini, ni menjadi dalil pengajaran yang kita boleh ambil. Pertama sekali al-mubadarah tadilah, sifat berebut-rebutnya sahabat. Bila ditawarkan Nabi, siapa yang nak pedang ni, berebut sahabat. Yang kedua, takutnya dengan amanah dan tanggungjawab. Bila Nabi kata dengan hak ni, jadi sehebat-hebat sahabat pun terdiam. Jadi sahabat yang hebat juga Abu Dujanah ni, dia sanggup, dia kata. Jadi bila dia sanggup, Rasulullah pun bagilah. Jadi apa yang kita boleh ambil, jangan tangguh, jangan ragu-ragu, jangan buat-buat lambat. Kalau ada satu kebaikan ataupun ilmu yang kita ada peluang untuk dapat ataupun Allah bagi kita ambil. Kita ambil, walaupun kita fikir mungkin bolehkah aku ni, mampukah aku ni, tapi kita ambil, kita minta perlindungan hanya daripada Allah, kita tawakal, doa banyak-banyak, bersangka baik dengan Allah, husnuzan, insya-Allah tak ada masalah lah, insya-Allah
okeylah kan. Ya, kalau tengok ustaz bagi contoh ayat kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Kan. Jadi ni hadis ke 5. Kan, kalau ada yang nak tambah mak, mak ke ataupun abang ipar, kakak-kakak ipar, anak saudara nak tambah pun boleh. Uh, kalau tak ada, Faris sambung terus. Eh. Oh ni ustaz tadi satu lagi, ustaz ada cerita kisah perang Uhud ni. Dia panjang kot lah kan. Dia kaum musuh tu dia nak balas dendam perang Badar. Jadi uh, ancaman ni sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata tak apa, kita tunggu dulu. Kita jangan serang selagi mereka tak serang. Jadi masa ni kaum-kaum muda ni semangat lah. Kan? Yang tak sempat join perang Badar itu dia semangat. Tak apa Rasulullah, kita lawan. Ya, jadi itu yang masa Rasulullah letak apa pemanah atas bukit tu kan. Pemanah atas bukit. Jadi Rasulullah pesan jangan turun selagi belum belum tamat perang. Jadi itulah dia orang turun juga lepas tengok harta. Jadi masa tu Khalid Al-Walid kan, Lid yang tentera musuh tu masa tu dia belum Islam lagi. Jadi terbunuhlah masa ni 70 orang tak silap kan. 70 orang Islam. Sampai lah cerita di sebalik perang Uhud ni. Okey, hadis next eh. Aniz Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarun minhu hatta talaqqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Adi katanya kami datang mengeluh kepada Anas tentang penderitaan yang kami hadapi dari kekejaman Al-Hajjaj. Maka jawab Anas radhiyallahu anhu, bersabarlah, maka tiada datang suatu masa melainkan yang di belakangnya lebih jahat lagi. Sehingga kamu bertemu pada Tuhan. Saya mendengar keterangan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni dicerita orang yang kaum orang Islam yang hidup pada zaman ini dia mengadu pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia pembantu Nabi SAW kan. Dia dikatakan dia Anas bin Malik ni hidup lama. Dia hidup sampai 90 tahun selepas hijrah. Ya, jadi dia hidup lama, Allah bagi dia dapat jumpa orang masa zaman Nabi. Jadi dia boleh tengok macam-macam orang. Dia boleh tengok macam-macam peristiwa. Dan masa dia juga, dia sempat tengok masa terjadi, masa zaman dia juga banyak fitnah. Antaranya yang macam dalam hadis ni lah. Seorang raja dari Bani Umayyah, nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi raja ni dia terkenal dengan kezaliman dia, kekejaman. Dia keras kepala. Jadi dia aniaya orang, dia bunuh orang. Kan? Jadi ustaz tu cerita juga Al-Hajjaj ni dia pernah mengarahkan pasukannya mengepung kota Mekah dan membunuh seorang sahabat kan yang bernama Abdullah bin Zubair. Kan? Al-Hajjaj ni juga dia pernah baling lempar Kaabah dengan apa objek yang sampai hancur sebahagian Kaabah tu. Dia ni juga dia gitulah dia menzalimi manusia pada masa tu. Jadi ramailah datang mengadu kepada Anas. Jadi apa Anas jawab? Anas jawab isbiru. Anas kata sabar. Sabar kerana fitnah yang kita hadapi sekarang ini tiada datang suatu masa melainkan yang di belakangnya lebih jahat lagi.
Lebih jahat lagi. Kalau tengok sini cara apa ustaz ni juga dia hurai, dia memberi inilah, memberi orang kata huraian, uh, kerana dia kata pemimpin muslim ni diberi kuasa oleh rakyatnya yang muslim tu sendiri. Jadi zalimnya pemimpin tu adalah kerana rakyat di bawah itu sendiri. Kalau tengok uh, ayat Quran kan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami jadikan sebahagian orang yang zalim sebagai pemimpin sebahagian yang zalim yang lain. Jadi uh, eh yang lain kerana apa yang mereka lakukan. Jadi pemimpin tu sendiri adalah sebenarnya cerminan diri kita sendiri. Jadi kalau yang ni kita sangatlah boleh kaitkan dengan hidup kita sekarang ni lah kan. Situasi dalam negara kita kan, tak payah tengok jauh. Kalau tengok jauh mungkin uh, nampak juga kan negara luar macam mana kan. Maksudnya pemerintahan yang ada konflik, ada masalah sekarang ni sebenarnya berlaku kat mana-mana. Jadi kalau tengok ayat ni sebenarnya pemimpin adalah cerminan kita sendiri kan. Maksudnya uh, katalah macam mana nak cerita, uh, maksudnya pemimpin yang zalim, sikap pemimpin tu sebenarnya lahir daripada rakyat dia yang macam tu. Kan maknanya kata people deserve lah yang such a leader kan. Maksudnya bukan kita nak burukkan pemimpin, tapi sudah habis uh, muhasabahkan rakyat tu sendiri, sudah habis perfectkan rakyat tu sendiri untuk meminta dinaikkan seorang pemimpin yang cukup perfect kan, daripada segi memenuhi keperluan rakyat, daripada segi taati perintah Allah sendiri. Pemimpin itu sendiri mungkin tu urusan dia dengan Allah lah, tapi siapa je yang naik pasti benda buruk je yang akan nampak. Itulah situasi dia lah ni kan. Maksudnya besarnya tanggungjawab kita ni untuk melahirkan orang kata keluarga, maknanya untuk sebab macam nak cerita. Dia gini, sebab pemimpin ni cerminan diri kita sendiri. Jadi setiap orang ni kena kena buat baik lah kan, supaya pemimpin yang naik tu baik juga. Kan, maknanya benda ni bermula dari se sekecil-kecil keluarga. Kan. Cuba kalau kita tengok hari ni, kalau tengok kan kata kalau nak tengok masa depan sebuah negara tu, tengoklah belia dia. Tengok orang muda dia. Maksudnya orang muda ni lah yang akan 20-30 tahun lagi yang akan naik ke tampuk, bagi tak tampuk pimpinan. Jadi kita boleh tengok lah kan. Sama lah juga maksudnya yang naik tu nanti orang muda sekarang ni macam mana dia sekarang ni untuk dia handle negara dalam 20-30 tahun lagi. Jadi benda ni dia bermula daripada rumah sebenarnya. Anak-anak mak ayah tu kena didik, kena bentuk modal insan, akhlak seorang anak tu untuk dia kalau tidak jadi pemimpin pun dia menjadi seorang pengikut yang mana cerminan juga kepada pemimpin dia. Maksudnya kita hari ni tanggungjawab kita cukup besar. Tapi percayalah kan, kalau kita ni doa-doa kan, macam mak tak putus-putus doa, insya-Allah lah kan, memang Allah mudahkanlah, Allah bagi keringanan insya-Allah. Dan Allah terima doa kita insya-Allah. Lepas tu ada nak tambah ke? Hadis 6. Tak ada. Okey, tak ada. Allah tak hadis terusnya lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'a hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghaniyun mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan awid dajjal
fasyarru ghaibin yantazur awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal kebaikan sebelum kedatangan 7 perkara. Apakah yang kamu nantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajipan, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa rasa ditulis sini congkak tapi bongkak kot. Ditulis sini congkak, rasa bongkak, rasa sombong yang melampaui batas, atau penyakit yang merosak, atau tua yang menimbulkan kelupaan dan habis tenaga, ataupun mati yang menghabisi, atau dajal, maka ia sejahat-jahat yang dinantikan, atau hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Suasana hidup manusia tidak terhindar dari 7 perkara itu. Kerana itu, kita dapat mempergunakan kesempatan-kesempatan yang baik, yang ringan sebelum kedatangan apa yang tidak kita harapkan. Sebab yang akan datang itu tidak akan lebih baik atau lebih ringan dari yang sudah. Nah, jadi hadis ni long ada cerita minggu lepas, kan. Jadi kalau kita tengok balik daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, segeralah gunalah nikmat sihat untuk segera berbuat amal kebaikan, okay, sebelum datangnya 7 perkara. Jadi perkara pertama ialah miskin. Kita duk tangguh untuk buat kebaikan ataupun sedekah, sampailah kita ni miskin, apa-apa kedana lah. Dah tak ada apa, tak mampu nak sedekah, masa tu barulah nak sedekah. Okay. Tak boleh dah lah masa tu, kan. Jadi jangan tunggu sampai miskin. Yang kedua, kaya. Okay, sebelum ni dia miskin, lepas tu dia kaya, jadi kedekut pula lah. Kedekut sebab sayangnya harta, penat mengumpul daripada miskin jadi kaya. Sebelum ni tak boleh nak sedekah sebab miskin. Ni dah jadi kaya, sayang harta pula. Jadi lepas tu yang ketiga, datangnya penyakit, sakit teruk. Sebelum ni sihat, sekarang dah sakit teruk, baru nak beribadat contohnya. Okey, lepas tu contohnya ustaz bagi ni masa sihat muda ni lah, kita mungkin nak pergi haji ke, kan, nak pergi umrah, banyakkan solat-solat sunat, kan, masa muda sihat ni. Lepas tu yang Nabi pun kata, kan, Nabi kata tak akan kurang harta orang yang bersedekah. Pasti akan ada Allah bagi rezeki. Kan, walaupun secara matematiknya kita tengok kurang, kita bagi RM1, kita hilang RM1, tapi matematik yang sebenarnya ialah Islam bukan macam tu. Kan, kita lagi sedekah lagi kaya, benda yang kita sedekah itulah yang akan, kan, menjadi milik kita sebenarnya. Ya, sebab harta kita ni bila kita meninggal akan jadi milik waris, melainkan apa yang kita sedekah. Okey. Lepas tu okey. Ustaz ada cerita juga tadi, dia kata kalau kita kaya ni, kalau kita kaya, dia cerita orang Arab Saudi, dia cerita, dia kata kalau orang Arab Saudi ni dia buat, kalau yang warak-warak tu, dia orang buat bangunan, dia orang tulis besar-besar, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya semua ni apa binaan ni tak ada apa pun, tak ada apa pun milik aku ni, maksudnya semua dengan izin Allah belaka. Kalau Allah tak izin, uh, tak jadilah macam ni, kan. Maksud dia kaya macam mana pun, dia tetap memulangkan pujian tu pada Allah semula. Ya, Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Jadi seterusnya, yang tadi yang ketiga penyakit, yang keempat tua. Datang waktu tua, bila tua ni kita akan nyanyuk, jadi pelupa, tenaga pun dah berkurang, kan. Kadang-kadang untuk jaga orang tua ni lagi susah daripada nak jaga bayi, kan. Sampai maksudnya sebelum sampai masa tua, masa-masa yang
habis tenaga lagi sakit ni, kenalah beramal. Nabi SAW sendiri pun minta Allah, minta dihindarkan, minta dengan Allah, ya Allah jangan, minta dihindarkan daripada nyanyuk ni. Jadi kita kena sahut lah, segera sahut. Ada rasa nak buat ibadat ke, sedekah, apa semua amal, sahutlah segera sebelum datang uh, tua yang ni nyanyuk pelupa habis tenaga ni. Lepas tu yang keempat, yang kelima mati. Dah nak mati baru nak berubah. Ustaz bagi contoh, dah nak mati barulah terfikir untuk beramal contohnya. Kalau yang tahu dia mati bila tak ada masalah. Kebanyakannya kematian ni yang menghabiskan ni kebanyakan memang tiada tanda yang pasti. Kita boleh predict dengan tengok tanda-tanda, tapi percayalah Ustaz kata tiada pun satu pun tanda yang pasti. Mungkin ada pada orang tu tapi tak mestinya ada pada orang lain. Ibarat sampai ada orang buat tanda 100 hari sebelum mati kan. Ya, jadi macam ni bergegar apa pusat. Maksudnya kita predict lah macam mana pun kan. Ada orang tak getar pusat meninggal juga. Ada orang getar pusat, getar hidup molek-molek ada. Okey. Bila dah sudah sampai umur, ibu orang tu ada semua dah tanda mati, sakit, penyakit, getar pusat. Tapi dia masih hidup macam biasa. Yang muda ni yang tak ada tanda mati, tahu-tahu dengar aksiden. Kan? Itu kita kena ambil iktibar lah. Yang kelima tu mati. Yang keenam, Dajjal. Tunggu Dajjal keluar baru nak solat jemaah contohnya, Ustaz bagi contoh. Jadi Dajjal ni yang kita semua tahu dia tanda kiamat besar. Kan dahsyatlah kalau tanda kiamat besar keluar baru nak berubah. Kan Dajjal ni kan Allah bagi dia kelebihan, dia boleh apa buat syurga neraka kan. Maksudnya syurga dia tu neraka bagi orang mukmin kan. Neraka dia tu syurga bagi orang mukmin. Jadi kalau masa tu baru nak berubah kan, hampir pasti kita kata bermasalah lah kan. Auzubillah lah masa tu baru nak berubah. Dan sebab dengan kebolehan yang Allah bagi pada Dajjal masa tu ni, boleh hidupkan orang yang mati, dia boleh bagi makanan. Jadi Nabi kata sebelum Dajjal keluar, takkan masa Dajjal keluar baru nak berubah. Lepas tu yang keenam, yang ketujuh kiamat. Kiamat ni kalau tengok hadis dia kata lagilah teruk, lagilah dahsyat dan lagi menakutkan. Pastilah tak sempat dah nak buat apa-apa dah. Jadi itulah maksudnya, buatlah amal sebelum datang tujuh benda ni: miskin, kaya, penyakit, tua, mati, dajjal, kiamat ni. Buatlah semua kan. Bila Nabi pun kata bila meninggal orang anak Adam tu, putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Orang yang tak ada anak dia boleh sedekah, dia boleh sebar ilmu. Lepas tu orang yang ada anak, dia didik anak dia betul-betul, anak dia mendoakan untuk dia pun boleh sedekah. Anak dia sambung lagi amalannya dia buat masa hidup. Okey. Itu hadis nombor 7. Ada nak tambah? Tak ada, hadis sambung Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahu Allahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarah illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Fasara Ali syai'a thumma waqafa walam yaltafit
فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقال منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Wahai Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya ketika akan pergi perang Khaybar, Rasulullah SAW berkata, saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang Allah akan meletakkan kemenangan di tangannya. Dia berkata Umar, saya tidak pernah ingin memegang pimpinan kecuali pada saat itu. Maka saya menunjukkan diri dan kerana ingin dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib dan memberikan bendera itu padanya. Sambil dipesan, berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang. Sehingga Allah memenangkan engkau. Maka berjalanlah Ali beberapa langkah, kemudian berhenti tetapi tidak menoleh sambil menjerit, "Ya Rasulullah, atas dasar apa saya memerangi orang?" Jawab Nabi SAW, "Perangilah mereka sehingga mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Maka apabila mereka telah mengakui yang demikian, berarti mereka telah terpelihara harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Dan perhitungan mereka terserah kepada Allah." Dan kalau tengok uh, hadis ni, kan, ni perang Khaybar. Kan. Khaybar ni, uh, Nabi Ustaz kata, dia kata biasanya kalau untuk perang Nabi akan siapkan pasukan dia tu, Nabi akan pilih panglima untuk mengepalai apa pasukan tentera tu. Tapi untuk perang ni, masa ni Nabi Nabi tanya, Rasulullah tanya, Panji ni uh, akan ku beri kepada orang yang cinta Allah dan Rasul. Jadi sahabat ni kan, sesuailah dengan level keimanan sahabat ni, betapa bersemangat ternanti-nantinya sahabat ni kan, sehingga sahabat Nabi Umar kata dia tak pernah minat pun, tak pernah nak pun jadi pemimpin. Tapi pada masa tu dia rasa uh, mengimpikan nak sangat kalau Nabi panggil nama dia masa tu. Kan, bukan Umar sajalah, kan, semua sahabat kan, uh, orang kata uh, berangan-angan lah untuk bestnya kalau Rasulullah panggil nama aku bagi Panji tu kan, sebab ni kan cinta Allah dan Rasul kan. Ha, sampai itulah level keimanan ni sahabat-sahabat ni kan. Jadi Nabi bagi ke Ali lah, Nabi bagi ke Ali. Jadi Ali pun terus majulah seperti apa yang diberitahu Rasulullah SAW, maju toleh belakang. Rasulullah kata apa, berjuanglah, perangilah sehingga mereka mengaku bahawa kan, mengakui kalimah syahadah lah. Jadi daripada hadis ni samalah juga sama macam hadis lain tadi, berkenaan dengan bila saja Nabi beri galakan ni, memang sahabat dia akan jadi excited, dia akan jadi uh, berbuat-buat, dia punya will tu, dia punya keinginan, semangat untuk berbuat baik bila Nabi offer. Tak ada tangguh-tangguh. Kan? Yang ni tu je lah yang ni Fahri boleh huraikan. Kalau tak ada nak tambah, Fahri nak ingat nak setuju sikit yang bab seterusnya, insyaAllah. Ada tambahan ke? Bab belum ajaran kebaikan. Segera berbuat kebajikan yang Faris tadi. Silakan kalau ada tambahan. Fahamlah ke, insyaAllah. InsyaAllah kita pergi adik bab seterusnya sikit. Bab mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Kita tengok firman Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
dan orang-orang yang berjihad dalam membela agama kami, maka pasti akan kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Kan? Jadi siapa yang bermujahadah, mujahadah nak baikkan amal diri, tambah amalan diri sendiri, mujahadah lawan nafsu, nescaya Allah akan tolong. Allah akan tunjuk jalan ke dia. Allah akan bantu dia. Kan? Contohnya, kan, kita bersungguh-sungguh belajar, beramal, Allah insya-Allah nescaya Allah bagi petunjuk. Kan? Contohnya untuk apa? Pertama sebelum tu, uh, oh, lupa nak ni. Mujahadah ni ustaz kata kita buat sesuatu bersungguh-sungguh dengan susah payah. Kan? Susah payah. Jadi kalau sebelum ni kita belajar bab muraqabah, kan, rasa dekat, rasa diperhati Allah. Kan? Contohnya, jadi muraqabah ni dia datang sekali juga dengan mujahadah. Contohnya, ustaz bagi contoh nak solat sunat. Nak solat sunatnya kita tahu, dengan sifat, dengan muraqabah ni kita tahu Allah tengok kita, kita dekat dengan Allah. Allah akan, kita tahu kan sekarang Allah suka solat sunat ni, tapi perlu mujahadah. Kan? Bila dah muraqabah tu mujahadah pula nak bangun solat sunat. Sebab tahu benda tak wajib kan, kalau tak buat tak dosa, tapi nak mujahadah, nak untuk bangun tunai solat sunat tu pun kena mujahadah. Kan? Jadi mujahadah ni ustaz kata dua benda. Pertama, mujahadah untuk laksanakan ketaatan. Yang kedua, untuk tinggalkan kejahatan. Laksanakan ketaatan ni contohnya, ustaz bagi contoh, uh, apa? Yang solat, solat yang susah, paling susah untuk orang munafik kan, solat subuh dengan isyak. Solat subuh dengan isyak, dan nescaya kalaulah mereka tahu ganjaran solat subuh dengan isyak berjemaah ni, nescaya mereka akan datang walaupun kena merangkak sekalipun. Jadi maksudnya mujahadah pertama untuk laksanakan ketaatan ni tak senang lah. Kan? Sehingga Nabi pun kata dalam ni, solat subuh dengan isyak ni cukup susah. Kan? Nak bangun awal pagi. Kan? Isyak pun kan, malam-malam kalau kita balik kerja penat. Kan? Ada je dia punya kesusahan tu di sebalik tu. Yang kedua, tinggalkan mujahadah untuk tinggal kejahatan. Kan? Sebab apa? Kejahatan ni dia telah pun dihiasi oleh syaitan. Syaitan telah mengaburi mata. Kalau kita tak minta perlindungan Allah, maka kita akan nampak comel je lah benda-benda yang syaitan atau maksiat ni. Jadi sebab tu nak untuk tinggal kejahatan ni pun kena mujahadah. Jadi Allah pun, Allah Maha mengetahui, dia tahu hamba dia tahu mujahadah ni tidak mudah. Bila kata sebut mujahadah ni tak mudah lah. Kalau mudah tu bukan mujahadah lah. Maksudnya ustaz kata kalau mujahadah ni tidak mudah, dia sangat sulit kecuali bagi orang yang dimudahkan ataupun diringankan Allah. Dia orang mungkin orang yang ikhlas, orang yang terpilih lah, Allah bagi dia kemanisan dalam amalan dia tu, dia buat tu dia rasa gembira. Jadi mujahadah dia bertukar kepada kemanisan. Lepas tu ayat kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datanglah keyakinan. Pada iaitu kematian itu padamu. Jadi sini ni sembahlah Allah Taala sehingga datang kematian. Sehingga ustaz kata ada juga ajaran yang silap tafsir ni, yakin ya'tiyakal yakin ni sebagai makrifat. Jadi bila dah datang makrifat tu, yakin tu, dia tak payah solat lah. Ada juga ajaran macam ni. Jadi tak kena lah. Jadi ulama tafsir kata keyakinan ni ialah kematian. Jadi mujahadah ni maksudnya bukan setakat untuk diri, malah untuk ajak orang juga, orang lain juga.
Mujahadah. Okey, ayat seterusnya wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ingatlah akan nama Tuhanmu serta beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati, iaitu hentikanlah segala pemikiran untuk semata-mata menghadap kepadanya. Surah Muzammil ayat 8. Jadi Ustaz explain urai makna tabtila ni sepenuh hati. Putus hubungan dengan dunia, hanya Allah yang ada dalam mata kepala hati kita. Jadi memang uh, susah lah kan untuk ni, tapi kita kena usaha lah kan untuk capai ni. Ustaz bagi contoh kena lazimi lah zikir-zikir yang diajar Nabi, dia kata kan afdal zikri la ilaha illallah, sebaik-baik doa yang disukai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir dua kalimah ringan di mulut, berat di timbangan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Jadi uh, maksudnya ustaz kata hari ni kita banyak banyak kata melazimi apa yang sedikit berlainan dengan Nabi ajar lah maksudnya. Kan kita mungkin banyak ustaz kata kita banyak menggunakan muzik ya. Jadi kita takut kita ni sebenarnya khusyuk tu dengan muzik, bukannya penghayatan sebenar kalimah yang dalam zikir tu sendiri. Jadi tu yang ustaz sebut yang amalan-amalan yang sabit daripada Nabi ni. Okey. Okey, lepas tu tengok ayat seterusnya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu, seberat ia pun pasti akan mengetahuinya. Ya, siapa beramal kebajikan sebesar zarah sekalipun, kan, Allah akan kira, Allah akan tahu, Allah tengok. Kan? Samalah juga, kan, kalau wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan, sama sebaliknya kalau buat kejahatan sekecil zarah pun akan Allah kira, akan Allah tahu, Allah tengok. Jadi motivasi untuk kita sekecil-kecil mana pun buatlah. Ada nilai di sisi Allah SWT insya-Allah. Okey, lepas tu wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zam. Apa saja perbuatan baik yang kau sekalian berikan untuk dirimu sendiri, nanti pasti akan engkau sekalian dapati di sisi Allah. Keadaannya lebih baik dan lebih besar pahalanya, dan mohonlah pengampunan kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Muzammil ayat 20. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa sahaja kebaikan yang kau kalian kerjakan, maka sungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Ya, rahmat Allah luas untuk hamba-Nya. Siapa-siapa yang nak beramal, apa saja yang kita buat, ikut kemampuan kita, ikut kesungguhan kita, Allah tengok. Habis mama kita, habis perih lah kata kan. Setiap orang lain kata dia, Allah pasti akan nilai. Kan? Dulu pernah dengar bayan kan, Maulana kata, dia kata kalau lah Allah ni menzahirkan pahala, nescaya kita ni gembira sampai pecah hati kita. Satu pahala tu ayatnya, sebab itulah Allah apa tak tunjuk satu ganjaran satu pahala tu kan. Tu baru satu pahala. Murah, Maha Pemurahnya Allah SWT. Kalau kita pergi logik lah kan, kita ni hamba. Kalau ikut hamba ni sebenarnya kena berkhidmat kepada Tuhannya tanpa gaji, tanpa bayaran, buat apa saja yang Tuhan dia suruh. Tapi kita hamba Allah ni boleh minta macam-macam dengan dia. Buat minta macam-macam dengan dia, di reward benda-benda kita buat tu untuk sukakan dia, dia bagi pula kita ganjaran. Bukan macam hamba lah ni kan, special lah kalau kira. Kan. Okey. Hadis pertama hari buat sampai 5 hadis insya-Allah. 5 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah SWT berfirman, siapa yang memusuhi seseorang kasihku, maka aku menyatakan perang padanya, dan tiada mendekat padaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajipannya. Dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga kusukai. Apabila aku telah kasih padanya, akulah yang menjadi pendengarannya dan penglihatannya, dan sebagai tangan yang digunakannya dan kaki yang dijalankannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, pasti ku kabulkan. Dan jika berlindung kepadaku, pasti ku lindungi. Ya. Jadi, uh, hadis satu ni, kita tengok, dia berkenaan dengan Imam Nawawi letak hadis ni sebagai hadis pertama dalam bab mujahadah lawan nafsu ni. Kalau tengok yang first tu, man adali waliyan, siapa yang memusuhi seseorang kekasihku, seorang wali lah kan, seorang wali ni, maka Allah mengisytihar perang padanya. Maksudnya bila Allah isytihar perang ni, maksudnya tak ada apa lah yang boleh membantu kan kita. Jadi ustaz ceritalah maksud wali Allah ni selalu disalahfahami lah. Jadi pertama sekali kita kena ingat wali tu bukan penentuan wali Allah itu bukan dengan pengakuan baik daripada pribadi ataupun maksudnya baik daripada individu ataupun orang lain. Jadi ustaz bagi ni definisi ni dalam surah Yunus ayat 62-63 kalau buka. Surah Yunus ayat 62-63. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita. Ya Allah sambung lagi, allazina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu orang-orang yang sentiasa beriman dan sentiasa bertakwa. Jadi kalau tengok sini ustaz kata ada syarat-syarat yang Allah bagi ni lah wali-wali Allah ni. Dia orang tak takut sedikit pun, tak melainkan kepada Allah SWT. Dia orang ni beriman, bertakwa, kan, tidak bersedih dengan kesedihan dunia, tidak pernah takut, tak pernah risau pasal dunia. Inilah wali Allah yang sebenar. Jadi menjadi pelajaranlah untuk kita untuk memotivasi untuk kita tambah amal kita, kan, dan menjadi motivasi juga untuk kita menghormati ulama. Kadang-kadang kalau kita tengok baru ni ramai bukan saja mempertikai kan, dia hina pula ulama kan. Jadi bila kita kalau tengok hadis ni, maka Allah mengisytihar perang lah kan. Bila Allah mengisytihar perang, tak ada apalah kita. Jadi kita kena hormati, sayangi ulama kan, wali-wali Allah. Manusia bisa boleh dekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan wajib. Ni yang seterusnya ustaz urai ni. Kadang-kadang kita ni tersilap kan, silap faham. Kadang-kadang kita bila kita nak sesuatu ataupun kita nak kembali pada Allah, kita pun bangun tahajud, nangis-nangis, betul dah. Tapi subuh bangun lambat, tak tidur, tertidur. Jadi kata ustaz bagi contoh juga solat tarawih. Tarawih tak pernah tinggal 30 malam. Tapi solat isyak lambat, ataupun lepas tu bulan tu tak pergi dah. Kalau ikut hadis ni tak sejajar lah. Maksudnya untuk kembali pada Allah tu, kita kena betulkan, kemahkan amalan wajib, dihiasi pula dengan amalan sunat. Gitu. Lepas tu ustaz kata yang maksud pendengaran kan, Allah kata akulah yang menjadi pendengarannya dan penglihatannya tu kan, untuk kita faham
Maksudnya apa yang kita dengar ni, bila kita apa yang kita dengar tu, apa yang kita dengar, perkara yang diredai Allah. Kan? Kaki apa penglihatan, apa yang kita lihat tu apa yang diredai Allah, apa yang disukai Allah. Tangan kita gunakan itu untuk menyentuh benda-benda yang diredai Allah. Lepas tu kaki tu yang kita guna tu, kaki kita ni akan guna untuk menuju ke tempat yang diredai Allah. Jadi bila Allah kata ia memohon padaku, pasti ku akan kabulkan. Jika berlindung padaku, pasti aku akan lindungi. Jadi hadis 2, Fahri baca ni lah kan, dah lambat ni kan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, firman-Nya, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan jika mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berjalan cepat. Kalau tengok hadis ni, percayalah kan, untuk mujahadah ni kan, Allah faham kan, maknanya memang sulit, memang tak mudah. Jadi Allah faham kapasiti kemampuan hamba dia, Allah faham kemampuan hamba kita, kita sebagai hamba. Jadi untuk orang yang mujahadah ni, Allah janji Allah akan bantu. Ya, kita buat sikit, Allah lagilah dekat dengan kita. Kita mendekat dengan dia sejengkal, dia akan dekat dengan kita sehasta. Sekarang ni perumpamaan lah, maksudnya yang betul tu lagilah dia akan tolong kita lah. Allah tahu ikut kemampuan kita. Dia akan dekat, dia akan bantu kita. Untuk orang yang betul-betul nak mendekatkan diri Allah ni, betul-betul mujahadah istiqamah, dia akan tolong pasti. Lepas tu yang hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu rugi, iaitu sihat dan lapar. Dan sihat tu boleh guna untuk amal yang sangat berguna, kerana itu tidak digunakan demikian, bererti telah tertipu. Jadi ni antara nikmat yang menipu lah, sihat dan lapar. Boleh kita kait dengan hadis yang tadi ni, bila kita sihat, ada masa kita sihat, ada harta, kita akan menangguh-nangguh untuk buat kebaikan. Sebab selama daripada kita start bekerja, contohnya kita kumpul harta kekayaan tu, dan kita masih sihat kan, maka untuk infak ataupun sedekah ataupun buat kebajikan masa kita sihat, masa kita ada harta, dan masa kita ada masa tu cukup susah kan. Jadi maka besarlah ganjaran untuk siapa yang mujahadah kan, dan mampu untuk memanfaatkan masa sihat dengan masa ada harta, dan juga masa ada masa dia kan. Kalau kita akan dipertanggungjawabkan lah dengan ini ni, dengan masa kita, kesihatan kita, dengan harta kita. Okay. Okey. Lepas tu hadis 4 dengan 5 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah SAW bangun solat di waktu malam sehingga pecah-pecah kakinya. Maka saya bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang kemudian? Jawab Nabi SAW, tidaklah layak aku menjadi seorang hamba yang mengenal budi kebaikan, yang selalu bersyukur, berterima kasih. Dalam riwayat lain, bangun malam sehingga bengkak kakinya, inilah ibadah yang terbesar nilainya, iaitu ibadah untuk bersyukur. Dan jangan disangka bahawa dosa-dosa yang telah diampuni itu sebagaimana dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh kita. Sebab yang sudah nyata bahawa Nabi telah terpelihara dari dosa-dosa besar dan kecil. Dan hadis kelima juga dari Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, biasa Rasulullah SAW jika telah masuk tarikh 21 dari bulan Ramadan, bangun sepanjang malam dan membangunkan keluarganya, dan sungguh-sungguh dalam ibadah, dan mengeraskan tali pinggang. Mengeraskan tali pinggang bererti tidak tidur, yang bererti bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi hadis 4 dengan 5 ni, apa yang kita boleh ambil pengajaran dengan Nabi SAW ni, ya, kekasih Allah SWT, yang manusia insan paling disayangi lah, darjat yang paling tinggi, manusia darjat paling tinggi di sisi Allah ni pun, even walaupun dosa dia yang lepas dan akan datang ni telah diampunkan pun, macam ni sekali dia punya level
mujahadah untuk beribadah. Maksudnya Nabi telah meletakkan satu benchmark kan, benchmark untuk hamba-hamba, untuk umat-umat dia lah, untuk macam kita ni kan. Kan maksudnya kita tak ada lah fikir oh Nabi tak apalah. Macam ni dia buat apa dia, contoh katalah kalau Nabi bila tahu status ni macam ni Nabi tak beramal, maka kalau kita fikir apa akan jadi pada umat kan, pada ni, pada kita kan. Jadi bila Nabi pun kan dengan hidayah Allah, Nabi set satu benchmark yang cukup tinggi ni, kita pun tidak dapat tidak untuk menjadikan langkah kaki kita, kejar ikut kemampuan kita. Kalau boleh capai level ni sangat-sangat bagus lah kan. Mungkin tak mampu untuk buat macam Nabi ni, tapi tidak-tidaknya uh, apa panggil meniru lah, mencontohi apa yang Nabi telah setkan benchmark untuk umat dia. Ya, insya-Allah akan ada nilai setiap apa yang kita buat tu, sekecil zarah tu akan dinilai, ada nilai besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi dua ni untuk dia agak straightforward, dia cerita mujahadah Nabi yang seorang yang maksum dengan amalan yang seorang hamba yang cukup inilah mengabdikan diri pada Tuhan dia. Ya, jadi itulah galakan pada kita insya-Allah. Allah sampai sini mak, insya-Allah hari punya pembentangan. Kalau ada nak tanya boleh tanya mak dengan long lah. Tak ada lagi. Pandai dipasi. Okay, jazakallah khairan katsira Faris. InsyaAllah. Jadi buka lah pada floor. Saya buka pada floor. Masih ada lagi insyaAllah. Boleh bincang ataupun boleh kongsi-kongsi yang mana kita baca kan. Mesti masing-masing baca juga kot sebelum start program tadi. Tengok sikit topik yang kita nak bincang malam ni. Jadi kalau ada apa nak kongsi, silakan. Ngantuk dah semua. Mujahadah. Ngantuk ke? Tak bila sebut mujahadah tahu lah, tiba-tiba terfikir lah, tak tahulah betul ke tak. Macam kita selalu guna dengan perkataan jihad kan. Jihad ni macam berperang lah. Berperang mana fizikal lah kita berperang. Tapi mujahadah ni macam berperang melawan nafsu kan. Mana dia mereka di dalaman. Peperangan dalaman. Nak sama ada nak arah ketaatan kepada Allah macam Faris kata tadi, atau nak mengelak daripada apa, nak untuk mengelak kejahatan. Ada mana kita punya dalaman daripada nurani kita lah, nurani, hati nurani kan. Kita berlawan. Tapi dia macam nak kata susah juga sebenarnya sebab dia dua-dua yang jihad yang kat depan ni, luaran ni kita memang perlu ada pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan dia tak rasa lah benda tu berjihad. Senang kan benda tu, orang kata licin, smooth running kan. Taklah rasa jihad sebab senang je, tak ada benda susahnya kan. Jihad ni maksud dia mesti ada rasa tekanan susah. Allah Allah lah. Gitu kalau saya tanya Long juga ke Syafiq lah, nampak Syafiq. Sebab tu dia macam pahala dia besar. Ganjaran dia sangat besar di sisi Allah. Sebab ni kalau tengok ahli kursi tadi, kalau kita datang sejengkat, Allah datang sedepa kat kita kan. Kalau kita datang berjalan, Allah datang berlari. Maksudnya Allah pun sangat apa orang kata meraihkan orang yang mujahadah. Macam tu lah, Allah alam lah, itu pada mak punya pengamatan betul ke tidak, Allah alam. Tapi itu memang susah. Allah alam. Nak tambah sikit lah kot. Tapi tak tambah pun rasanya apa yang Faris cerita tadi memang dah cukup lengkap lah. Maksudnya dia
Orang kata apa, dengan kita panggil apa, syarahan pada hadis tadi pun dah cukup baik lah. Maksudnya dari segi menerangkan kepada kita tentang al-mubadarah, uh, bersegera untuk beramal tadi. Maksudnya dalam isu al-mubadarah ni banyak disentuh berkenaan tentang uh, halangan-halangan kepada Internet. Selalu internet. macam mana? Internet lain selalu. Oh, dia tak jelas apa? Ni okey dah. Tadi terputus. Okay. Tu sangkut senyap. Ada dah okey? Ah, Dia, tak dia, okey. dia ada masa. Sekejap Ah, dia. okey. Okey dah. Yes. Dia ada problem, kita panggil apa ni, kamera kot. Oh. So tapi suara dengar jelas kan? Jelas je. Sebab tadi banyak kali kat kamera dia hang. Okay. Sambung ya, sambung. Sambung sikit lah kot sebab bagi Faris dah cerita dengan panjang lebar dan dengan jelas lah apa berkenaan tentang tajuk Al-Mubadarah tadi, bersegera untuk beramal. Jadi kalau sebut bersegera untuk beramal ni yang banyak di highlight dalam topik ni adalah berkenaan tentang halangan kepada amal tu sendiri. Kerana amal ni adalah macam kita pernah sebut sebelum ni, masuk syurga itu adalah bergantung kepada rahmat Allah, selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke syurga itu rahmat Allah. Tapi tingkatan ataupun maqam kita di syurga nanti, dalam syurga itu bergantung pada amalan kita. Kata kalau kita tengok dalam ni untuk peringatan kita sendiri ya. Untuk long sendiri, untuk semua. Hatta kedudukan terakhir dalam syurga pun adalah ayat yang terakhir kita baca dalam Quran kan. Dalam hadis kata, Allah Ta'ala kata kepada orang yang duduk dalam syurga tu, Iqra' waratil kama kunta turattil fid dunya, fa inna akhira manzilatika fa inna manzilatika ayat akhir ayatin taqra'. Maksud kedudukan kamu dalam syurga ni adalah pada ayat yang terakhir kamu baca. Maksudnya kalau kita orang kata dalam dalam bersama-sama membaca, tapi seorang tu baca lebih satu ayat, maksudnya makam dia tu di syurga tu berbeza, dia berbanding seorang dengan seorang yang lain. Kata orang yang meninggal dunia lebih awal, kemudian ketika dia bertemu dengan orang yang meninggal lambat daripada dia, dia tengok orang tu dia duduk dalam syurga yang lebih tinggi daripada dia. Kemudian bila ditanya, dia kata kerana orang ni beramal lebih daripada orang yang meninggal awal. Itu maknanya kalau orang yang meninggal lambat tu beramal lah. Kalau orang yang meninggal lambat tu dia buat dosa, mungkin di bawah lagi daripada orang yang meninggal lebih awal. Tapi maknanya kalau katakan dua-dua tu adalah insan yang baik, tetapi seorang tu meninggal lebih awal dan seorang tu meninggal lebih lambat, maka kedudukan dia di syurga pun adalah, bagi orang yang meninggal lebih lambat tu lebih tinggi di syurga nanti. Sebab tu kita kalau doa pun, Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik ataupun lebih baik di kalangan kamu adalah orang yang panjang umur dia, tapi dan dalam masa sama dia punya amalan dia baik. Jadi dia bukannya satu kita kata mati awal atau mati lambat yang menjadi satu kita panggil penentu di syurga tadi. Tetapi yang penting adalah dia menggunakan nikmat, macam yang Fahri sebut tadi, modal umur, kesihatan dan juga umur, ataupun kesihatan juga masa lapang tadi untuk mengisi dengan ibadat, dengan amal soleh. Dan benda ni susah lah. Sebab itulah di antara gangguan syaitan adalah dipanggil at-taswif, maknanya dia suruh tangguh. Dia punya kepakaran syaitan adalah suruh tangguh. Dengan kita panggil mendatangkan kepada pemikiran kita bahawa kita lambat lagi mati, datangkan kepada jiwa kita bahawa Allah tak haramkan benda ni halal.
Dia akan datang benda-benda perasaan macam tu. Tetapi kesudahan dia adalah kita akan menangguh amal. Contohnya yang lebih yang biasa berlaku adalah kita dengan kesibukan kita dengan pekerjaan kita. Kita akan kata kerja pun ibadat juga. Ataupun kesibukan kita dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kita kata layan anak pun ibadat juga. Tapi dalam masa yang sama, kita meninggalkan ibadat yang khusus. Dalam kata lain, ibadat yang umum kita buat, ibadat yang khusus kita tinggal, maka ketika itu kita dah um, lari daripada apa yang martabat amal yang Allah Taala letak. Kerana ada dalam amal sendiri ada martabat dia. Bukan semua amalan itu duduk pada makam yang sama. Dalam sama tak menafikan bahawa apa yang kita buat selama ni ibadat, tetapi di sisi Allah ada lagi ibadat yang lebih besar. Sebab itulah dia dalam agama dia dipanggil wajibul waqti. Maksudnya pada setiap waktu tu ada amal yang afdal yang Allah nak tengok kita buat. Bukan semata-mata, bukan sepanjang masa amalan kita tu sama martabat dia. Sebagai contoh yang mudah, ketika mana azan diazankan, ketika itu amal yang paling afdal adalah mendatangi jemaah. So kita pun boleh tengok diri kita lah. Adakah pada ketika itu kita buat kerja ataupun kita sibuk dengan ibadah yang konon-konon ibadah tadi, ataupun kita masa itu bersegera ke arah ibadah yang Allah Ta'ala suruh. Sebab apa syaitan dia akan, macam Allah sebut tadi, dia akan mengelirukan kita macam tu. Dia akan kata, tak apalah, ni pun bagi makan anak pun ibadah juga. Kan? Ni bukan cakap orang lain, kita sendiri, long sendiri. Kita akan fikir, duduk di rumah masa ketika itu ibadah juga. Ataupun masa kita kerja, kita tiba-tiba azan dan kita pun rasa macam, aku nak buat sikit lagi kerja ni pun ibadah juga. So dia akan datang macam tu. Sebenarnya itu adalah gangguan syaitan. So sebab tu amal ni satu benda yang kena dibuat. Kalau kita datang perasaan tersebut, maka kita kena terus datang, kita kena tackle balik dengan roh al-mubadarah tadi, macam para sahabat. Bila dengar Nabi SAW offer je, maknanya dia tak fikir dah konsekuens dia. Aku layak ke tak layak nak ambil pedang tadi, semua nak. Sampai Nabi remind balik bahawa bukannya nak ambil pedang je, ada tanggungjawab dia. Barulah para sahabat masa tu terfikir balik, aku mampu ke tak. Tetapi berbeza dengan kita. Kita kalau Nabi offer, mungkin kita kata aku memang tak mampu dah. Bagi orang mampu lagi lah. Berbeza dengan cara para sahabat ni. Jadi dalam kata lain, mubadarah ni dia tak fikir benda lain, dia fikir nak buat benda tu dulu, amalan tu dulu. Kemudian baru dia fikir, okey mungkin aku mampu tak mampu tu nombor dua. Tapi yang penting aku nak terus melakukan amal tersebut. Itu adalah kita panggil roh yang perlu ada, dan halangan dia banyak lah. Bisikan syaitan, kemudian keadaan kita sendiri, dengan tak kira orang kaya ada alasan dia, orang miskin ada alasan dia, orang sakit ada alasan dia, orang tua ada alasan dia, orang muda ada alasan dia, semua ada alasan untuk menangguhkan amal. Jadi sebab itulah kita kata, keadaan kamu sekalipun, maka hendaklah kamu bersegera beramal. Kalau kamu kaya ke miskin ke apa saja yang keadaan kamu, itu bukan satu benda yang Tuhan nak tengok, nak dengar alasan daripada kamu, tetapi kalau Tuhan nak kamu mendatangi dia dengan segera. Itu adalah kita panggil ruh al-mubadarah tadi, dalam terutama dalam kalangan para sahabat. Okay, dan kemudian kalau kita tengok dalam al-mujahadah, betul lah macam Mak cakap, dia berasal daripada kataan yang sama lah. Jihad, jahada. Dia bersungguh-sungguh, bersusah payah. Lepas tu yang ayat yang Farid baca tadi, wallazina jahadu fina. Maknanya jahadu fina ni dia bersusah payah di atas jalan kami, ataupun dalam fina tu dalam urusan kami. Maknanya dia bersusah payah dalam urusan Islam, urusan Allah SWT, urusan Nabi ni. Maka Allah Ta'ala kata walanahdiyannahum subulana. Dia bersusah payah, baru Tuhan tunjukkan jalan. Dalam erti kata yang lain, kita tak boleh tunggu jalan tu ada baru kita nak buat. Maksud orang yang bersusah payah, bila Tuhan nampak dia bersungguh-sungguh untuk buat urusan agama ni, barulah akan dilorongkan jalan untuk dia sampai kepada Allah SWT. Ini pun salah satu daripada kita kata kaedah lah. Maknanya kalau kita menunggu masa kita senang, masa kita dilorongkan, dilapangkan, maka kita takkan jumpa lah benda tu.
Mana semasa kita tidak ada alasan untuk buat, maka kita sentiasa akan jumpa alasan untuk menangguhkan amalan, untuk kita panggil apa, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi, dan salah satu motivasinya adalah hadis yang disebut tadi adalah bagaimana kita buat sikit tapi Allah SWT akan datang kepada kita lebih jauh, lebih banyak. Allah Ta'ala maksudnya sentiasa menunggu kita datang kepada dia. Itu adalah kita panggil apa? Kita panggil cara untuk kita pujuk jiwa kita lah. Cara untuk pujuk kita, jiwa kita. Bagaimana sebenarnya Allah SWT tu menunggu-nunggu kita. Maksudnya bukan kita buat tu dalam erti kata lain Allah Ta'ala tak peduli ataupun Allah Ta'ala nak tengok dulu kita ni bersungguh tak bersungguh, tak. Tapi bila tu datang sedikit, Allah SWT akan datang kepada kita dengan lebih lagi. Jadi itu adalah satu benda yang kita panggil apa, menjadi motivasi lah pada kita untuk kita ni tidak fikir tak alasan tadi, tapi berfikir dengan tujuan ataupun siapa yang sedang kita deal ni, iaitu Allah SWT yang menciptakan kita, yang maha sempurna. Dan kita harap dengan sentiasa berfikir macam tu akan datang satu kehendak, akan datang satu semangat lah untuk beramal tadi. Yang bukan, benda ni memang bukan mudah dan sangat memerlukan kita panggil apa, sokongan, dokongan, doa dan sebagainya daripada di antara kita semua. Sebab tu kalau kita macam Mak sebut, kena sentiasa doa. Bukan semata-mata kita yang hidup ni mendoakan yang telah pergi, tapi antara kita pun mungkin kita boleh buat satu budaya untuk mendoakan antara satu sama lain. Kita doakan mungkin Long, doakan Isra'. Rasa tak pernah doa kot untuk Isra'. Minta maaf lah Isra'. Tapi lepas tu macam benda tu satu benda yang mungkin kita boleh jadikan budaya kita kan. Maksudnya kita kata kita nakkan kebaikan dalam keluarga kita. Tapi pertama kita tidak nampak, tidak ada satu kita panggil apa, usaha kita untuk ke arah tu. Dan sebab kalau kita tengok doa ni sendiri, kalau kita buat kepada sahabat kita dalam keadaan sahabat kita tak tahu, dia pasti akan diaminkan oleh malaikat dan kita akan dapat benda yang sama dalam hadis kata. Itu dalam kepada sahabat, kepada orang yang mungkin kita kata tak kenal ataupun orang yang jauh pada kita. Tetapi walau kita jadikan sebagai satu budaya untuk doakan, mungkin kita boleh start doakan adik-adik kita, mak ayah kita mungkin kita dah doakan. Itu pun mak kata sepatutnya kita lebih khusus amalan kita tu untuk disampaikan kepada abah contohnya, ataupun kepada mak sendiri. Maknanya tak semestinya bila kita kata mak masih hidup kita tak perlu kata apa macam mendoakan secara khusus kan. Maknanya kita terus mendoakan, mungkin doakan mak supaya diberikan tenaga untuk terus beribadah, untuk terus kita panggil apa, ialah maknanya seni berdoa ni mungkin kita kena belajar seni berdoa lah. Jadi bila kita belajar seni berdoa, sebenarnya doa ni adalah satu benda yang mungkin dah hilang seni berdoa ni pada kita. Sebab tu kita rasa macam kita rasa benda nak doa lagi ya. Kalau sampai ke tahap macam tu, nak lu tak tahu benda doa, sebenarnya mungkin kita sendiri dalam jiwa kita tu dah banyak kita panggil apa, dah kurang rasa nakkan kebaikan kepada diri kita sendiri dan kepada ahli keluarga kita dan juga sahabat-sahabat yang lain. Rasa cukup untuk tu kot, tambahan sikit lah. Wallahualam. Ya, jazakallah. Ada lagi siapa-siapa? Tambah kongsi. Kakak, nampak kakak. Sebut nama kakak. Tak ada, mak cuma nak tanya sikit lah tentang, sebab mak macam nampak macam mana nak kata, sebab dulu kan masa selepas abah pergi, kita macam bersetuju lah nak buat tadarus ni pasal tadarus family lah kan. Kita setuju nak buat macam nak khatamkan Quran bersama, so kita macam set
bersetuju nak set masa dalam yang kita buat sekarang ni macam lebih kurang 10 hari satu juzuk. Lebih kurang gitu kot, 10 hari satu juzuk. Jadi dah buat pusingan-pusingan macam tu, masa tu macam semua setuju. Tapi mak nampak dah sekarang dah setahun ni, nampak macam very slow lah. Mak pun terfikir lah tu yang mak hantar dalam WhatsApp tu. Sama ada masa tu terlalu laju, cepat sangat kita letak 10 hari, mungkin kita letak 20 hari ke satu juzuk atau letak sebulan ke sejuzuk. Jadi mak terfikir sebab kita kena ikut orang yang paling slow lah. Betul tak? Kita kena consider macam tu lah. Kalau kita ikut orang paling laju, orang yang slow ada kekangan banyak tu dia tak terbuat. Jadi langsung tak buat kan. Jadi itulah mak nak tanya. Ataupun ada masalah apa-apa yang menyebabkan kita macam tak responsif je mak tengok. Macam tu. Sebab kena tanya juga, mak rasa bincang juga. Kalau tidak, kita tak tahu masalah. Dia tu akan jadi macam tempelan je lah kat situ kan. Tak sedap lah sebab kita dah bersepakat dulu. Dan mak rasa Quran ni memang satu yang kita tak patut tinggal. Apa dia lah? Semua tengah bermujahadah. Mujahadah. Masa tu okey dah rasanya 10 tahun pula 10 hari tu. 10 tahun. 10 hari tu okey dah rasanya. Sebab 10 hari tu itulah jadi macam nampak macam mungkin terlalu singkat bagi setengah orang perempuan dan bagi orang lelaki mungkin tak ada masalah. Tapi orang perempuan kan dia mamnuk, kadang ada seminggu, ada 2 minggu. Jadi mungkin berbeza sikit lah untuk dia orang. Tapi itulah cara nak mengatasi yang supaya benda tu berjalan lancar. Dan tak adalah benda tu macam sekarang lah. Maksud macam sekarang ni rasa tak best lah macam tu kan. Ada tapi macam tak ada. Macam tu. Tu nak tanya tu. Atau memang Quran ni satu benda yang memang kena macam orang kata macam satu benda yang kita kena struggle. Kalau kita tunggu masa pun nak baca memang tak ada masa. Tapi kita kena kata 5 minit pun saya buat. Macam tu kan. I must grab walaupun 5 minutes. Macam tu kan. Oh ada 5 minit tak baca Quran so I must grab it. Tak kisah 3 ayat ke 4 ayat kan sambung lagi 5 minit. Sebab kalau tidak memang ada mak bila dah masa baca Quran. Takkan ada masa nak baca Quran. Tak tahulah mak rasa dulu-dulu masa mak muda-muda macam tu lah. Kan? Sebab takkan ada masa setongkah kat situ ni masa baca Quran. Tak ada. Allah Alam. Continue dulu kau mak. Continue dulu macam sekarang ya. InsyaAllah. Dia kena ada selalu apa orang kata soft reminder kot. Soft reminder. Okay lah insyaAllah. Continue yang tu kan. Okay lah. Okay, kalau tak ada apa, ni dah pukul 11. Untuk minggu depan lah. Minggu depan sambung dengan yang apa Faris buat tadi. Maksudnya kalau ikut gilirannya yang nombor 7. Yang nombor 7 engkau pula minggu depan. Dia cadangkan balik nombor 1 balik dia. Gelak kuat long. Acu ke pas kat mak? Nombor 8. Pada pas kat mak, pas kat kakak. Yalah ya, ya ready dah. Mesti ada lah mak. Ada lagi lah. Mok Cik ada, Mok Lang ada. Mok Lang ready dia kata. Dia ready seumur dia kata. Sekarang ni kita apa tukar turn lah kalau siapa ambil minggu depan yang turn tu boleh buat seminggu tu lagi. Kalau macam tu saya setiap minggu nombor 1 ambil. Setiap minggu engkau sanggup dia. Anak baca dari sini. Bukan apa kot. InsyaAllah. So siapa ni keputusannya? Kena mak juga ke? Boleh je mak baca nanti lu tambah-tambah. Pasal mujahadah Wafalah. Wafa nanti hantar je apa WhatsApp group. Tiba-tibanya WhatsApp nama Wen. Wen apa ni? Sampai lah buat group Wen. Fikir. Orang ke ada group dengan dia?
Grup Ada khusus tiba dalam mak punya WhatsApp group tu. Pak Long tu ada. Oh, Pak Long pun ada. Ada kat tiba. Bila jawab semua tanya kenapa Pak Long jawab macam tu. Kenapa Pak Long buat best? Hari tu dia buat group Acu dengan Abah dengan dia. Lepas tu dia left. Dia boleh jadi kata apa pentadbir grup WhatsApp grup. Kelakar apa. Talha, baru nampak Talha. Tak tidur lagi. Buat apa tu? Baca Iqra je malam Islam. Wah, lukis. Cantiknya dia lukis. Dia colour sendiri tu ya? Kali sendiri. Tak keluar pun. Tak keluar molek. Dalam pulung gambar. Tak keluar dah. Oh, dia suka colour. Abang. Tak comot kan? Tak comot. Cantik dia buat. Cantik lah abang warna. Bagus abang. Pergi sekolah. Adik Lily. Apa dia? Adik dia buat apa tu? Oh, berkau. Busy ya Allah. Allah bagus. Busy. Macam-macam. Okay, insyaAllah minggu depan mak sambung lah. InsyaAllah tajuk mujahadah. Tapi tajuk lepas tu rasanya tajuk orang tua. Tak pelong lah itu tu. Apa tajuk perasaan macam tua-tua? Amalan di waktu tua. Apa benda? Sesuai adik tu. Banyakkan kebaikan pada hari tua. Kena keluar. Adik pun dah tua dah. Sampai tidur tu. Tidur. InsyaAllah. Betul banyak jalan menuju kebaikan. Okay, dah tak apa. Tajuk tu sikit je topik tu. Topik 12 tu. Mungkin minggu satu lagi belum boleh buat topik 12, 13. Minggu depan mak buat lah insyaAllah. Okay ya. Jadi tanpa kita mengambil kira waktu pun dah lewat. Mak rasa kita tutup setakat ni lah untuk usrah malam ni. Dengan membaca surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.